Didik TV KPM. Seterusnya untuk bahagian ini, segmen ini, fokus kita adalah kepada dua jadual. Okey. So bagaimana kita lihat hubung kait apabila melihat dua jadual? Ya. Okey, tengok soalan dahulu. Berdasarkan jadual 1 dan jadual 2 di bawah, jelaskan hubung kait antara pengeluaran hasil tanaman dan pendapatan hasil tanaman dari tahun 2014 hingga 2016. Ya. Jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. So kalau kita lihat sini Sean, ada dua bahagian. Okey, ini adalah bahagian pertama. Dia nak lihat hubung kait. Ya. Sampai di sini. So ini adalah bahagian pertama. Dan ini adalah bahagian kedua. Ya. Pertama maknanya pelajar perlu buat analisis data. Okey. Ini adalah berpandukan kepada jadual. Ya. Dan yang kedua ialah B, ialah analisis maklumat. So ada dua perkara. Ya. Ada bahagian A dan bahagian B yang pelajar perlu penuhi. So kita lihat jadual. Di sini terdapat dua jadual. Jadual 1, pengeluaran hasil tanaman dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Dan jadual 2 ialah pendapatan hasil tanaman utama dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Ya. Unit berbeza, Sean. Ya. So pelajar kena lihat. Yang pertama unit tan metrik dan yang kedua ialah unit RM juta. Ya. So apa perlu pelajar fokus dahulu? So pelajar perlu lihat jadual 1 dan jadual 2, apa hubung kait di antara jenis tanaman iaitu pengeluaran dan juga pendapatan. So berapa pendapatan? Kita lihat di sini. Dua perkara perlu dijelaskan, hubung kait antara pengeluaran hasil tanaman dan pendapatan hasil tanaman. Ini ialah kita panggil tadi analisis data. Ya. Betul. Cikgu ulang semula supaya pelajar faham. Pelajar perlu jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. Ini adalah analisis pengetahuan. So ini adalah bahagian A dan ini ialah bahagian B. Okey. Okey. Ini adalah data yang pertama lah. Kita lihat pengeluaran hasil tanaman. Kita lihat dari segi jumlah. Apa yang kita boleh perhatikan dari segi jumlah dia? Dari segi data dia. Dia meningkat je. Meningkat. Betul ke meningkat, Sean? 10 660,629. So apa dia? Tidak konsisten. Oh ya, betul cikgu. Itulah kesilapan saya cikgu. Ini kadang-kadang pelajar juga sering buat kesilapan macam ni. Ya. Dia lihat sahaja tetapi tidak menganalisis keseluruhan. So dia sampai sini aja Sean dia tengok. Tak, saya tengok yang pertama dan yang terakhir. Kedua sebenarnya tengok. dia berlaku tidak konsisten iaitu menurun dan meningkat. Okey. Manakala dari segi pendapatan hasil tanaman utama, apa yang berlaku pada hasil tanaman utama, dia meningkat. 3, 7, 4, 6. So dia berlaku peningkatan. Yang ni meningkat, ya. Okey. So maknanya sekarang pelajar perlu kaitkan di antara jadual pertama dengan jadual kedua. Okey, bagaimana? Okey, ini dia. Jadual 1. Jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2016 menunjukkan tidak konsisten. Ya. So fokus kepada jadual 1. Okey. So apa pula dapatan jadual 2? Okey. Jumlah keseluruhan pendapatan hasil tanaman utama di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2016 menunjukkan peningkatan. Ya. So satu tidak konsisten, satu menunjukkan peningkatan. Ya. So pelajar perlu jelaskan hubung kait di antara dua jadual ini. So tengok. Okey. Jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman menunjukkan tidak konsisten, Ya. tetapi Tu kata kunci jumlah dia. keseluruhan Ya. hasil pendapatan utama menunjukkan peningkatan. Satu tidak konsisten, yang satu meningkat. Ya. So ini idea. So pelajar layak dapat 1 markah di sini. Okey. Okey. Itu belum lagi pergi pada huraian. Ya. Kemudian barulah dia melihat kepada huraian, sama juga bagaimana kita buat sebelum ni, pengiraan dia. Okey. Mesti ada data mutlak, mesti ada data peratus dan juga unit yang jelas. So jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama menunjukkan tidak konsisten. Ini adalah kepada jadual pertama. Ya. Tetapi jumlah keseluruhan hasil pendapatan utama menunjukkan peningkatan.
Di sini ialah idea dia, Sean. Okey. Selebihnya ialah huraian. Pada tahun 2014, jumlah pengeluaran hasil tanaman utama ialah 10,629,000 tan metrik. Unit. Jelas. Ya. Menurun kepada 10,660,000 tan metrik pada tahun 2015. So ini tahun asas, ini tahun bandingan dia. Ya. Okey. Iaitu penurunan sebanyak 31,000 tan metrik bersamaan 0.29%. Data mutlak, data peratus. Ini baru jadual pertama. Ya. So dia perlu hurai jadual kedua. Namun begitu, berlaku peningkatan pada tahun 2016. So maknanya masih jadual pertama tadi kita lihat sebab dia tidak konsisten, Sean. Ya, betul. Betul ya. Pada tahun 2016 kepada 11,220,000 tan metrik iaitu peningkatan sebanyak 593,000 tan metrik bersamaan 5.58%. So selesai untuk jadual pertama. Sebab dia tidak konsisten, kita tunjukkan berlaku penurunan dan kemudian dia meningkat kembali. Ya. Walau bagaimanapun kita letak penanda wacana di situ. Menunjukkan ada hubung kait di antara jadual pertama dan jadual kedua. Jumlah pendapatan hasil tanaman utama menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, jumlah pendapatan hasil tanaman utama ialah 3,753,000 tan metrik. So kosong tertinggal sini ada satu. Meningkat kepada RM6,236,000 juta pada tahun 2016, peningkatan sebanyak RM5,861,000 juta bersamaan 156.16%. Okey. Okey, ini ialah untuk data, analisis data. Kita lihat contoh satu lagi. Okey. Ya. Ini dia. Kita lihat kepada kelapa sawit. Apa berlaku kepada kelapa sawit? Penghasilan hasil tanaman kelapa sawit meningkat. Meningkat itu. Ya. Pendapatan meningkat. So dua-dua meningkat. Okey. Apa yang perlu kita jelaskan? Pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat. So kita rujuk kepada kelapa sawit. Ya. Dua-dua meningkat. Okey. Pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat iaitu kelapa sawit. Ini idea dia. Okey. So tapi kalau ada lebih daripada satu, dia kena senaraikan semua. Okey. Contohnya kalau getah juga meningkat, padi juga meningkat, dia kena senaraikan semua. Okey. Pada tahun 2014, pengeluaran kelapa sawit ialah 8,319,000 tan metrik, meningkat kepada 8,542,000 tan metrik. Iaitu peningkatan sebanyak 223 tan metrik bersamaan 2.68%. Dan pendapatan hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, pendapatan bagi kelapa sawit ialah RM3,256,000 juta, meningkat kepada RM5,324,000 juta pada tahun 2016, peningkatan sebanyak RM2,068,000 juta bersama 63.51%. So, dua telah diberikan dalam analisis data ini. Ya. Cikgu, tetapi sebelum kita teruskan, Igu, sebenarnya saya nak tanya, Igu, bagaimana kita nak tahu yang mana satu untuk contoh ni adalah hasil tanaman utama, Igu? Yang ni adalah diberikan dalam jadual, maknanya kita kena carikan yang mana adalah hasil tanaman utama lah, Igu? Ya, betul. Okay. Dalam jadual telah dinyatakan dengan jelas. So, pelajar perlu analisis jadual tersebut berdasarkan data-data yang diberikan. So, dia boleh nampak meningkat, menurun atau tidak konsisten berdasarkan tanaman-tanaman yang diberikan, Sean. Itu dah jelas di situ. Okey. Seterusnya, idea lain. Pengeluaran hasil tanaman utama menunjukkan penurunan dan pendapatan hasil tanaman juga menurun bagi getah. So, hubung kait antara dua. Kemudian pengeluaran hasil tanaman utama menurun, tetapi pendapatan hasil tanaman meningkat bagi kelapa. So kita tadi dah ada dua idea, so ada 3, 4. Pengeluaran hasil tanaman utama tidak konsisten, pendapatan hasil tanaman utama juga tidak konsisten bagi koko. Pengeluaran hasil tanaman utama tidak konsisten, tetapi pendapatan hasil tanaman utama meningkat bagi padi.
So sekarang untuk analisis data dia ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 idea. Okey. Minimum hanya pelajar senaraikan 2 sahaja. Maknanya ini adalah contoh idea lain yang kita boleh gunakan. idea lain yang boleh digunakan. Tapi yang ini pun kita belum masukkan huraian dia lagi lah. Ya, belum lagi. So huraian pelajar faham macam mana nak buat dah. Okey. Tapi andainya pelajar menyenaraikan lebih daripada 2, Okey. so kita pilih yang terbaik. Markah yang terbaik. Okey. So kalau disenaraikan 3, kita tanda contohnya 2 yang terbaik. So kita pilih the best of 2 lah. Okey. Tapi okey. dari segi masa pun kita kena jaga kan Igo. Ya, Kalau itu kita yang paling jawab penting. terlalu banyak nanti tak cukup masa untuk jawab soalan lain. Ya, betul Sean. Tapi saya ada satu lagi soalan Igo. Sekiranya contoh kita perlukan minimum 2 idea Igo, tapi kita letakkan 3. Okey. Tapi pemeriksa akan pilih yang 2 yang terbaik. Ya. Tapi misal kata contoh yang pertama, kedua, ketiga, yang pertama tu kita ada buat kesiapan dari segi unit yang digunakan. Mungkin kita tak masukkan unit Igo. Okey. Maknanya di sana penerangan untuk idea yang pertama dah tak kira lah Igo. Tak kira. Maknanya contohnya macam 2 dan 3 sebab minimum masih ada 2 tu, maka masih boleh dapat markah maksimum betul. lah. Sebab pelajar kena faham, bahagian B dia tak sama bahagian C. So kalau bahagian C dia minta 5 idea, pelajar senaraikan 6 idea, idea yang ke-6 tu kita dah tak baca. So dia berbeza dengan bahagian B. Bahagian B dia tidak ada limitasi perkataan. You boleh senaraikan berapa banyak tapi kita ambil yang terbaik. Dan kita perlu tanda juga di situlah. So sebab itu kalau kita lihat kalau di sini idea perlu disenaraikan 2 saja tapi pelajar senaraikan 3, kita pilih 2 yang terbaiklah di situ. Okey. Seterusnya berdasarkan jadual 1 dan 2 di bawah menunjukkan peningkatan pengeluaran hasil tanaman dan pendapatan hasil tanaman dari tahun 2014 hingga 2016. Jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. Tadi Sean, yang 6 idea itu adalah untuk bahagian A, analisis data. Itu so maknanya kita perlu masuk bahagian B pula. Analisis pengetahuan, jelaskan kenapa keadaan demikian berlaku. Okey. Kalau dalam konteks soalan macam ni, maknanya dia perlu beri analisis data disertakan dengan analisis sebab inilah analisis maklumat. So maknanya dalam perenggan yang sama. Okey. Next section. Cikgu boleh tekan je. Tekan saja. Bukan. So ini kita off saja, keep saja ya. Okey, thank you. Tekan yang ni ke? Sini. Okey, saya tolong Okey, cikgu. thank you Sean. Okey, so kalau kita lihat ini, kalau yang tadi dia ada bahagian A, bahagian B. Tapi kalau ini Sean, dalam analisis data dia perlu nyatakan sebab kenapa keadaan demikian berlaku. Kalau dikata meningkat, kenapa meningkat? Kalau menurun, kenapa menurun? Okey, so kita lihat contoh dia. Pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat, kelapa sawit. Okey. So kita ambil kelapa sawit tadilah. Pada tahun 2014, pengeluaran kelapa sawit ialah 8,319,000 tan metrik meningkat kepada 8,542,000 tan metrik, iaitu peningkatan sebanyak 223 tan metrik bersamaan 2.68%. Dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat. So dia beri data. Pada tahun 2014, pendapatan bagi kelapa sawit 3 juta, RM 3,256,000 tan ribu juta meningkat kepada RM 5,324,000 juta pada tahun 2016. Peningkatan sebanyak RM 2,068,000 juta bersama 63.51%. So analisis data. So dia beri sebab kenapa keadaan demikian berlaku. Hal ini berlaku kerana permintaan yang meningkat terhadap pengeluaran hasil sawit sama ada dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Fenomena ini menyebabkan pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat. So dia tunjukkan hubung kait di antara jadual pertama dengan jadual kedua dan diberi sebab kenapa keadaan demikian berlaku. Contoh Sean, kalau dia kata pengeluaran koko tidak konsisten, hasil koko meningkat. Maknanya dia kena beri sebab kenapa keadaan demikian berlaku. Ini adalah satu contoh
bentuk soalan dan jawapan yang berbeza dengan yang sebelumnya. Ya. Okey. Dan contoh ni yang contohnya yang sebab yang diberikan ni adalah berdasarkan permintaan ego. Tapi ini adalah merupakan salah satu sebab. Tapi ini kita kena berikan sebab secara logik lah ego. Ya. Kalau contohnya kita gunakan sebab cuaca pun boleh juga ke cikgu? Bergantung kepada jawapan yang diberikan. Kalau bertepatan kita tak ada masalah. Okey. Sebab itu pelajar dia perlu lihat, perlu analisis. Ya. Kenapa kan? Contohnya kalau dia kata meningkat, cuaca dia kata. Okey. Keadaan cuaca yang sesuai menyebabkan iklim yang sesuai, Malaysia sesuai untuk tanaman kelapa sawit. So peningkatan meningkat. Atau dia kata penggunaan teknologi moden. Semuanya itu akan mampu meningkatkan pengeluaran hasil kelapa sawit. Ini adalah salah satu bentuk soalan lagi. Maknanya pelajar bila menjawab dia kena analisis. Sama ada data dan analisis data dan analisis maklumat secara berasingan A dan B, ataupun analisis data dan sebab itu diletakkan dalam satu perenggan yang sama. So kalau macam ni dalam satu perenggan yang sama. Dia berbeza dengan yang sebelumnya lah. Okey. Baiklah cikgu, dan untuk hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, cikgu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar hari ini, cikgu. Okey, terima kasih. Ingatan saya kepada pelajar untuk SEM 3, pelajar perlu memberi perhatian yang jelas. Yang pertama, untuk SEM 3, pelajar tidak ada peluang untuk mengulang. Dan yang kedua, pelajar perlu fokus, jaga kesihatan supaya pelajar mampu menjawab dengan cemerlang. Itu harapan Cikgu Sean, dan saya rasa ini juga harapan kepada guru, harapan ibu bapa dan harapan rakyat Malaysia semua. Kerana pelajar ini adalah generasi akan datang yang akan membentuk negara kita, Sean. Didik TV KPM